Alhamdulillah kita hari ini akan mulakan nota ke-17 dan kaedah yang akan kita bincang pada hari ini ialah kaedah yang ke-102. 102. Bermula dari 102, kalau kira muka surat ni sebagai sambungan kepada nota sebelumnya, ini sudah muka surat 228. Jadi apa bunyinya kaedah 102 itu? La yubahathu an mubhamin akhbarallahu bisti'tharihi bi'ilmi. La yubahathu an mubhamin akhbarallahu bisti'tharihi bi'ilmi. Itu bunyinya. Ringkas saja. Tetapi nak bincang tu panjang lah. Nak memahaminya itu, detail dia tu. Jadi maksudnya ialah tidak dikaji, tidak boleh, tidak wajar dikaji sesuatu perkara samar yang diceritakan oleh Allah. Maksudnya di dalam Al-Quran bahawa dia sahaja yang mengetahui. Kalau satu benda, satu perkara tu Allah SWT sendiri sebut dalam Quran bahawa dia sahaja yang mengetahui. Dan itu disebut secara samar. Tak perlulah kita korek-korek. Tak perlulah kita korek-korek, cari membenarkan diri saja, buang masa. Dan kita tak tahu pun, tak akan dapat pun kepastian tentang ketepatan. Tak kena gaya, salah. Kalau salah tu dia jadi akibat buruk pula. Jadi benda-benda seperti itu tak perlulah dikaji. Banyak lagi benda lain yang boleh kita kaji. Kalau nak kaji, ada minat lah untuk kaji, untuk selidik, boleh, banyak lagi dalam hidup. Tak perlulah dikaji, diselidik benda-benda seperti itu, kiranya tak ada kaitan lah dengan kehidupan beragama. Baik, keterangan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perkara yang disebut Allah secara samar. Banyak. Pengetahuan tentangnya secara jelas, tepat dan lengkap tidak diberikan kepada sesiapa. Perkara samar seperti itu terbagi dua. Memanglah kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, berapa sangat yang kita tahu dengan tepat. Yang tepat tu pun, nak kata tepat tu pun setakat mana sebenarnya. Susah juga. Jadi pada hakikatnya yang kita tahu tu sedikit. Tapi setakat yang kita tahu sedikit tu banyak dah juga kita dapat ambil manfaat. Berapa banyak lagi yang kita tak tahu. Boleh pun kita hidup. Boleh pun. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau ada banyak yang kita tidak tahu, sekadar yang kita tahu tu cukup dah. Maknanya kalau dia tidak sebut dengan jelas tu, kira-kiranya tidak dikehendaki kita mengetahuinya. Kalau kita tak tahu pun tak ada kena-mengena, tak mengurangkan agama kita. Tidak menjejaskan kehidupan kita. Macam dalam hidup lah, banyak yang kita tak tahu sama. Jadi apakah kita tidak boleh hidup? Hiduplah sekadarnya. Manusia ni daripada dulu ni sampai kiamat begitu juga. Banyak juga dia tidak tahu. Jadi hakikat Quran ni seperti hakikat hidup lah. Sebab Quran itu menggambarkan hakikat kan, hakikat kehidupan ni. Yang kita tahu tu walaupun kita rasa banyak pun sebenarnya sedikit. Jadi yang lain-lain tu sama-sama tu Allah sahaja yang tahu. Setengah-setengah tu orang kemudian daripada kita tahu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau kita tahu pun benda tu ada dah, tak boleh buat apa juga kadang-kadang. Banyak juga yang macam tu. Tak boleh buat. Kalau nak kira minyak dalam tanah tu lama dah ada. Tapi kalau orang tahu dulu pun, tahu buat telaga seperti telaga air biasa ni pun, tak boleh buat apa. Dia tak tahu nak guna. Dia kena serentak tu. Ada dengan zaman enjin, dengan mesin, dengan apa kepandaian tu serentak. Kalau kita nak fikir macam mana zaman itu baru dapat. Dah dapat tu ada faedahnya.
Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui hikmah. Allah lah yang mengatur. Masa ni orang tahu. Masa ni baru dapat. Kalau tahu sebelum pada tu pun tak boleh buat. Tu kalau tahu pun. Ada kalanya tak tahu langsung. Banyak lagi yang tak tahu. Kalau nak kira hasil bumi sahaja pun. Apalagi kalau mengambil kira sudut-sudut lain. Pertama yang disebut Allah terbagi kepada dua. Yang samar itu terbagi kepada dua pula ya. Pertama yang disebut Allah dengan terang bahawa dia sahaja yang mengetahui tentangnya. Tiada siapa selain dia mengetahui. Kalau dia sebut begitu. Ada dalam Quran begitu. Umpamanya apabila Allah berfirman begini, la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Tidak ada orang yang mengetahuinya selain dia. Dan sebagainya, kalau macam itu. Tetapi ada juga setengah-setengah tempat tu macam dia menyatakan dia tahu, kamu tak tahu. Itu nisbi. Kadang-kadang nisbi bukan bermakna benda tu sampai bila-bila orang tak tahu. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu, saya sebut ni, bukan orang biasa, ulama-ulama, masing-masing pandangan lah. Setengah-setengah mereka yang saya nak sebut ni, di bawah ni, bahagian ini, dia kata ini termasuk dalam yang memang manusia tak boleh tahu sampai bila-bila. Tapi saya tidak setuju. Saya nampak yang dinafikan oleh Allah pengetahuan manusia terikat dengan suatu jangka masa tertentu. Bukan untuk selama-lamanya. Ada kalanya begitu. Kita kena perhatilah. Kena perhati. Sebab tu saya kata bagi penulis. Sebab saya dah tengok ni dalam beberapa kitab, dia buat contoh, ini termasuk dalam yang hanya Allah sahaja yang tahu. Sesoalannya tak ada kemungkinan untuk orang lain tahu. Sesoalannya penafian tahu daripada orang lain buat selama-lamanya. Padahal kalau kita teliti sedikit, bagi saya tidak begitu. Dia ada benda-benda lain yang memang yang tu yang memang tidak diketahui. Sampai bila-bila tak boleh tahu. Yang ni yang saya akan sebut ni tak termasuk dalam yang tu lagi. Tak termasuk dalam yang tu lagi. Tidaklah termasuk secara mutlak dalam bahagian yang pertama ini jikalau Allah sekadar berfirman. Kalau Allah sekadar kata begini, kamu tidak mengetahui tentangnya, maksudnya sekarang. Kamu tidak mengetahui tentangnya itu maksudnya sekarang. Sebab apa? Sebab dia guna fi'il mudhari. Dia guna fi'il mudhari. Tetapi Allah mengetahuinya pada ketika itu. Banyak kan yang manusia tak tahu pada ketika itu. Allah tahu dah. Tapi apakah bermakna benda macam itu manusia tak akan tahu? Khusus dengan Allah sahaja pengetahuan tentangnya. Tak begitu, kita tengok dulu. Seperti pada dua firman Allah di bawah ini. Siapa nama? وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Bermaksud, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepadamu, dan kamu tidak akan dianiayai. Al-Anfal ayat 60. Ini cuba tengok tempat saya garis. Serta musuh-musuh yang lain. Jadi kalau ini ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi, Nabi dengan sahabat-sahabat, kamu itu untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Kamu itu kalau kita kata Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Serta musuh-musuh yang lain dari mereka. Jadi musuh Islam juga. Yang lain dari mereka, kafir Quraisy, Yahudi, Nasara pada ketika itu. Selain daripada itu, yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Jadi musuh umat Islam ini sebanyak yang ada zaman Nabi saja, Pak.
persoalan. Pada masa itu sahabat-sahabat dah tahu dah musuh-musuh dia siapa. Setakat yang ada. Tapi banyak lagi dia tidak tahu. Orang sekarang seperti kita ni yang hidup sama sekarang, kita tahu banyak lagi musuh. Banyak lagi musuh Islam di tempat-tempat lain yang kita kena sedia juga. Sebagaimana misalnya contohnya orang-orang di Pakistan kena sediakan senjata untuk menghadapi musuh mana? Hindu. Ada zaman Rasulullah tahu benda ni? Tak tahu tu, tak terfikir sahabat. Ya, suatu hari orang Islam ni akan menghadapi musuh berupa Hindu yang mempunyai kuasa senjata nuklear cukup mengancam umat Islam. Tapi sekarang ni orang tahu, orang Islam tahu. Musuh kita siapa? Di zaman penjajah dulu. Musuh Islam itu penjajah. Tahu? Zaman dulu tahu. Zaman ketika ayat ini diturunkan. Sahabat-sahabat tu yang ditujukan ayat. Itu maksud musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Memang ilmu Allah tu. Yang akan datang, yang lepas, yang tak ada lagi, yang sudah ada, dia tahu semua. Tapi manusia tidak begitu. Kita sekarang ni, setakat yang kita tahu, banyak lagi yang kita tidak tahu. Musuh-musuh kita. Jadi ini tidak termasuk dalam bahagian yang pertama. Yang mana Allah memang isytiharkan dengan jelas bahawa dia sahaja yang tahu. Kamu tak tahu. Seolah-olahnya sampai bila-bila. Kalau dia nafikan pengetahuan itu pun, nafi itu hanya untuk seketika, satu jangka masa. Untuk satu golongan manusia Islam. Orang Islam. Bukan untuk semua orang Islam sepanjang masa. Sampai akhir zaman. Tidak. Dia tidak menunjukkan begitu. Cuba kita perhati ini. Wa akharina min dunihim. Dan ramai lagi yang lain selain mereka yang musuh yang kamu tahu. Pada ketika ayat diturun. La ta'lamunahum. Kamu tak tahu mereka. Mana sekarang? La ta'lamunahum. Kamu sekarang dia tak tahu mereka itu. Sebab apa? Kamu tidak menghadapi mereka. Allahu ya'lamuhum. Tapi Allah tahu dah. Ini tidak menunjukkan benda ni tidak mungkin diketahui oleh umat Islam. Bahkan kita yang mengetahui musuh kita sekarang ni, kita rasa tak perlu pun ribatil khail. Tak perlu pun guna senjata ini. Persiapan pasukan berkuda ni. Tak perlu. Sebab kita tak boleh menghadapi dengan cara begini sekarang ni. Nak menghadapi musuh yang ada senjata nuklear tu, dia kena nuklear juga. Tak padan dengan ni. Jadi yang ni lebih berkait dengan semasa ayat ini turun. Pada masa tu, ya, pasukan berkuda. Kuda-kuda digunakan dalam peperangan. Ya. Banyak kuda menggerukan musuh pada ketika itu. Sekarang ni kalau banyak kuda, buat apa? Sekali mari ni perlu berpandu, habis kuda tu berselai. Jadi tak ada kuda. Seperti di zaman Rasulullah SAW dulu. Kali pagi. Bila nak perang khandak tu kan, khandak tu namanya pagi. Kali pagi sekeliling Madinah. Jadi itu berkait dengan dunia. Sunnah. Tapi sunnah ghairu tasyri'iyah. Inilah benda yang kita bincang. Tasyri'iyah atau ghairu tasyri'iyah. Setiap kali perang kena Nabi SAW sendiri. Setiap kali perang dia kali pagi ke? Bila ada keperluan. Sekarang ni, kalau kali pagi, zaman tu bolehlah pakai kuda berjalan kaki. Perang. Kali pagi seluas itu, kali pagi ni, kalau yang saya tengok lah, di India tu, benteng-benteng dia bersama memang dia kali pagi. Masa tu belum lagi ada senjata-senjata ni. Macam sekarang. Jadi kalau naik kuda, nak lompat, kuda tu akan jatuh dalam pagi tu. Seluas tu pagi. Saya tengok sendiri lah. Sejauh ni dalam lah. Jatuh tak boleh naik ni kuda pun. Sekadar tu. Sekarang ni nak buat apa kan tak guna kuda, orang panggil dengan helikopter. Masuk dalam semua. Tak ada guna kali pagi. Yang kena ada persediaan lain. Persediaan lain. Itu maksudnya. Tapi seperti buah-buah, seperti makanan, seperti suasana yang selalu disebutkan dalam Quran ni, yang semasa. Jangan pula kita anggap Quran nak mengajar itu saja. Tidak, tak kena tu. Tak kena tu. Sebab itu dia termasuk dalam ayat sebelum itu. Mastata'tum min quwwah. Min ribatil khail itu terikat dengan keadaan semasa. Keadaan semasa.
Jadi kita tidak terikat dengan cara berperang Nabi, senjata yang digunakannya, parit yang digalinya. Dia sendiri pun tidak gali parit setiap kali berperang. Apa lagi kita? Tak perlu terikat. Tak ada kata dapat pahala. Kalau gali parit itu bila nak perang. Kita akan menjamin kemenangan kita. Tidak. Itu fikir sendirilah. Tengoklah. Seperti buah-buah, dia sebut buah-buah yang diketahui oleh orang di kawasan, di tempat turun Quran. Dia tidak sebut buah lain. Bukan bermakna buah lain itu tak ada nilai, tak ada harga, tak ada khasiat. Bukan nak bincang pasal tu. Bukan nak bincang pasal tu. Nak bincangnya sebagai nikmat Allah yang dinikmati oleh orang yang ada. Itu apa? Kurma, buah anggur, itulah. Buah durian tak ada. Padahal musafir bukan main mahal. Jadi begitu. Bagi saya ini tidak termasuk. Sebab kalau nak tunjuk pun boleh, tapi rasanya tak perlu lah. Ada dalam kitab. Antara kitab yang terbaik, boleh saya tunjuk. Antara kitab yang terbaik di sini, yang ada kalau dalam bahasa Arab, yang paling detail, dia tak banyak pun. Cerita qawaid tafsir ni. Yang ada ini, saya tunjukkan sekejap. Ini. Dia ada 2 jilid. Ini kitabnya. Baik, kalau kita tengok di awal dia. Ini Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan. Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt. Ini jilid yang kedua. Jadi semuanya dalam 800 muka surat. Detail jugalah. Detail lah. Tapi sangat detail lah. Saya buat ni sekadar yang perlu. Yang lain-lain banyak lagi juga. Tapi itu terlalu ringkas sangat pun. Ringkas. Macam Al-Qawaid Al-Hisan, Rawhul Qadir fi Usul Tafsir ma'a Qawaid Tafsir. Ini karangan ulama India. Bukan Gujarat. Tapi sedikit. Tak banyak. Ringkas. Paling detail setakat ni yang saya tahu dalam dunia ni kitab tu. Dalam tu dia sebut, dalam ni pun dia sebut, itu termasuk dalam macam tadi. Saya tak setuju. Saya kira ini tidak termasuk dalam yang Allah sebut, dia sahaja yang tahu. Manusia sampai bila-bila tak tahu. Tak jelas tu kalau perhati sedikit. Kenapa masuk di situ? Jadi itu masing-masing pendapat lah kan, pandangan masing-masing. Begitu juga ayat yang kedua ni dia masukkan dalam yang pertama. Padahal tak sesuai masuk. Ia tak termasuk sebenarnya. Yang termasuk betul nanti saya bagi contoh. Baca ini pula. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Bermaksud, di antara orang-orang Arab Badui di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, yakni Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa berulang-ulang, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. At-Taubah ayat 101. Baca lagi. Kerana pengetahuan yang dinafikan di dalam 2 ayat di atas hanyalah pada masa tertentu sahaja, tidak sepanjang masa dan sampai bila-bila. Jadi kalau di sini engkau tidak mengetahui, dinafikan pengetahuan daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah tak tahu munafik sampai akhir. Ini suatu ketika Allah SWT kata begitu. Sebab orang munafik kan yang tidak nyata, nak cerita Nabi ni bukan Tuhan. Bila tidak Tuhan dia tak tahu. Orang yang sembunyi dalam hati dia macam mana, dia tak tahu. Tetapi kemudiannya Nabi ceritakan kepada sahabat dia tidak cerita kepada semua sahabat dia. Antara sahabat yang diceritakan ialah Hudzaifah bin Al-Yaman. Anda tahu? Itu tahu tu. Tidak kata engkau tidak mengetahui mereka. Mereka yang mana maksudnya? Sedangkan Nabi SAW tahu, dia bagi tahu nama-nama. Jadi kalau kita kata penafian ini penafian untuk seketika, sementara waktu, atau penafian semua sekali mungkin semua sekali orang munafik, itu yang dimaksud, yang dinafikan. Bukan
munafik di zaman dia, atau beberapa orang yang diberitahu oleh Allah SWT, bukan itu yang maksudnya. Kalau diberitahu oleh Allah, tidak semua pun, sebahagiannya, mana dia tahu juga lah. Dengan diberitahu oleh Allah, tahu juga lah. Jadi nafikan di sini, kalau kita kata nafi mutlak, engkau tidak mengetahui mereka, tak tepat itu dengan kenyataan itu. Kita tengok hadis-hadis tidak menunjukkan begitu. Jadi tidaklah ini sesuai bagi saya masuk di bawah bahagian yang pertama. Yakni yang Allah SWT nyatakan dia sahaja yang mengetahui. Hanya dia sahaja yang mengetahui. Mana manusia tidak tahu sampai bila-bila. Ini tak termasuk dua ayat. Tetapi di dalam kitab-kitab tadi dia ada masukkan dalam bahagian yang pertama. Sebab kitab manusia kan kita boleh setuju, kita boleh tak setuju. Masing-masing. Masing-masing. Tapi bagi saya, kalau sahabat-sahabat, peserta-peserta dibaca kitab tadi boleh bertemu. Ini dia masuk dalam bahagian yang pertama. Tapi saya tak setuju. Saya cerita tu kat sini. Kedua, memang disebut secara samar. Tetapi tidak pula dikatakan pengetahuan tentangnya adalah khusus dengannya. Tidak. Ini bentuk yang kedua. Yang disebut secara sama, tapi dia tidak sebut bahawa dia sahaja yang tahu. Tak ada orang lain. Dia tak sebut. Cuma dia sebut secara sama, betul. Jadi benda macam ni boleh ke kaji atau tidak boleh? Jadi yang tidak boleh sebenarnya yang pertama. Tak boleh langsung, tak boleh. Salah lah kedua. Macam langgar lah. Langgar sepadan. Kalau yang bawah ni, tak boleh lagi. Cumanya, kena ikut disiplin. Ikut disiplin. Jangan pakai hadis maudhu'. Jangan pakai hadis dhaif. Jangan pakai riwayat Israiliyat yang bercanggah dengan riwayat-riwayat kita. Misalnya. Yang sama. Ada setengah-setengah tu tak perlu pun. Contohnya nanti kita akan tengok. Mengkaji, mencari atau cuba menentukan apa maksud sebenar. Bagi perkara samar dari kedua-dua bahagian itu, hanya membuang masa saja. Buang masa. Banyak lagi yang kita perlu. Kadang-kadang manusia ni buang masa kan. Dia duduk belajar satu benda tu ilmu. Tak ada guna pun ilmu tu. Kalau dalam dunia kita sekarang ni, tak ada masa depan pun. Memang tak ada kerja pun. Apa tujuan kita belajar benda macam tu? Jadi gitulah. Ada kalanya buang masa sia-sia. Tak ada apa-apa hasil. Sia-sia. Dengan sebab itu kena pilih juga yang kita nak kaji ni. Nak habiskan masa hidup kita ni, kena pilih juga. Jangan tak pilih. Sebab bila kita masuk dalam satu bidang tu, dia tidak mengambil masa sehari dua, setahun dua pun tidak, sepanjang hayat kadang-kadang. Biar padan lah kata, berbaloi. Biar berbaloi. Memang tidak dituntut pun manusia mencari dan menentukan maksudnya. Kalau yang macam tu sifatnya, tidak dituntut kita. Kita tak tahu pun tak apa. Banyak perkara dalam dunia ni kita tak tahu. Kita tidak tahu. Virus ini kita tahu. Tak tahu. Banyak. Orang yang kaji pun tak tahu semua. Cumanya pengkaji kata, perlu kita tahu virus ni boleh menyebabkan penyakit ni. Yalah, ahli dia lah. Bukan dalam kemampuan semua orang. Nak dapat benda tu. Ia tentunya tiada kaitan langsung dengan tanggungjawab keagamaan seseorang Muslim. Ini tentu. Tak ada kaitan dengan tanggungjawab keagamaan. Kalau kita tak tahu pasal semaya, memang masalah. Sebab itu tanggungjawab. Kita tidak tahu tanggungjawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Itu masalah. Sebab itu tanggungjawab agama tu. Ikutlah kita tak tahu tanggungjawab kita sebagai apa-apa lah. Sebagai isteri ke, sebagai rakyat ke, sebagai pemerintah. Itu masalah. Ada kaitan dengan agama tu. Tapi kalau benda-benda macam ni tak tahu pun tak apa. Sebab itulah Allah SWT sebut secara samar begitu saja. Lebih-lebih lagi mengkaji, mencari atau menentukan perkara samar yang termasuk dalam bahagian pertama. Bahagian pertama tu yang dia sendiri sebut. Tak ada orang lain tahu. Melainkan dia. Itu macam melanggar sepadan lah. Mencabar Allah lah. Kalau dia kata gitu, kita kata boleh lagi. Akhir sekali,
Bangun pagi tu senyum so. Suka so. Gila lah. Gila. Orang kata tebal dulu kaji tak terpasang. Kaji-kaji ni sesuai dengan kemampuan manusia. Kalau yang di luar daripada kemampuan manusia, banyak benda-benda yang pelik-pelik begitu, tak ada pasal orang kata. Cari penyakit. Ia bukan sahaja kerja sia-sia, malah tercela di sisi agama. Agama mengajar kita supaya hidup kita ni tidak terbuai masa kita sia-sia. Ramai orang minat kaji, dia minat kaji kononnya pengkaji lah hebat. Buat masa kadang-kadang mendedahkan diri sendiri kepada bahaya. Bahaya apa? Antaranya gila. Berapa ramai pengkaji jadi gila? Jangan main-main. Bukan sekadar tak dapat hasil apa, duit apa tak dapat. Tak ada pasal. Jadi kena tahu batas tu. Nak kaji pun kena tahu batas tu. Jangan sia-sia. Menyibukkan diri dengannya berarti melawan dan membantah Allah Subhanahu wa taala. Dia sedar. Contoh-contoh dari bahagian pertama, ini yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kalau ketahui pun tidak seperti dia dah. Tidak dengan lengkap dah. Tidak dengan penuh. Baca sini. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Bermaksud, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja, dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan dia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz yang terang nyata. Al-An'am. Cuba tengok ni kan. Yang ni jelas. Memang dia sebut la ya'lamuha illa. Ada sebut. Lepas tu contohnya daun. Tidak ada satu daun. Ada kau orang lain boleh tahu. Daun gugur berapa helai daun dalam dunia. Tak ada tahu. Tak ada tahu. Lepas tu kalau tahu satu, tahulah tahu. Pasir. Bilangan sebiji, sebutir dalam kegelapan. Tahu? Tak habis. Sia-sia. Gitu ya. Jadi Allah SWT nak cerita ni bukan sekadar dia sahaja tahu. Dia telah tulis dah. Orang ni akan lahir sekian-sekian. Dia akan berkahwin dengan orang yang bernama sekian-sekian. Dia akan dapat anak sekian-sekian. Daripada anak dia tu, berapa banyak cucu pula, berapa lapis zuriat dia tu, dia tahu. Ada dalam Lauh Mahfuz dah. Bukan sekadar dalam diri dia saja dah. Bukan diri dia. Tulis dah. Kalau Tuhan tunjuk, nampak. Tapi cuma kita tidak tahu. Kerana tidak tahu telah ada ujian. Di situlah terletak ujian. Macam mana? Ini mana? Ini termasuk dalam. Baca lagi. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Bermaksud, dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat, yakni yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama dari Al-Quran untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, yakni memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya
yakni tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Surah Ali Imran ayat ke-7. Jadi la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah sebut dah sendiri. Siapa pun mengetahui takwilan dia. Dengan tepatlah maksudnya. Nak teka tu boleh. Nak teka tu macam huruf-huruf muqatta'ah di permulaan surah-surah tertentu tu kan. Alif lam mim ra dan sebagainya tu ada orang yang kata itu teka dengan tepat. Kalau ayat mutasyabihat itu dengan tepat. Apa makna? Tak ada siapa yang tahu. Tak perlu habis masa. Itu bukan muhkamah pun. Yang muhkamah banyak lagi yang lain. Tak ubah seperti orang yang sibuk tanya apa ni? Password lah kalau kita sama komputer sekarang. Perlu kaji. Padahal kalau dia tulis kodan. Dengan tulis balik itu boleh masuk lah. Kalau tak tulis balik macam tu, dia duduk kaji. Padahal kan tulis kodan. Katakanlah kalau tulis kodan. Yang pentingnya adalah suruh dapat masuk tu. Dia boleh masuk dah. Bukan tak boleh masuk. Boleh masuk dah. Jadi untuk apa nak kaji? Kenapa dia di sini huruf K? Kenapa lepas tu P? Kenapa selepas tu Z? Ada apa-apa maksud? Tak perlu kaji itu. Tak perlu kaji. Kalau kita anggap itu sebagai password, selesai. Mudah. Nak masuk tu kena baca tu. Kena baca tu. Lepas tu kita tak faham, tak jadi masalah. Yang pentingnya kamu boleh buka komputer. Boleh masuk. Kalau kamu tak tulis tu, kamu tak faham pun apa maksud dia, kamu tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Cuma kamu tahu, ni huruf K, ni huruf Z. Kenapa ni bertambah tapi tak faham apa maksud. Walaupun huruf tu tapi kita tak faham. Tak penting. Tak penting. Dan Tuhan dah kata, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Orang-orang yang mantap dalam ilmu agama hanya berkata, "Amanna." Kita beriman. Kita beriman. Banyak perkara lagi dalam dunia ni kita duduk lalu-lalu. Kenapa? Tak tanya semua. Tak perlu tahu. Buat kerja kita sudahlah. Buat kerja kita. Dalam perjalanan kita, setiap tapak, setiap langkah. Kenapa begini? Tak tanya semua. Banyak rahsia-rahsia yang tidak perlu pun kita tahu. Ini betul. Ayat-ayat kalau mutasyabihat yang macam ni, memang hanya Allah sahaja yang tahu. Kalau kita dapati ada lah ayat itu tekaan sahaja. Tidak lebih daripada tekaan. Atau anda yang agak-agak. Nak kata ada satu hadis yang sahih kah? Itu sebab kebanyakan ulama mengatakan Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Sebab itu dia kata begitu. Dia lepas gitu. Dia tak ada tafsir apa-apa. Kebanyakan ulama kata begitu. Dia nak pilih jalan selamat. Allah lah yang lebih tahu tentang maksudnya. Apa maksud? Allah lebih tahu. Itu contoh. Seterusnya baca lagi. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Bermaksud, manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi masa datangnya tidak lama lagi. Surah Al-Ahzab ayat 63. Ini kan tentang kiamat ni. Innama ilmuha inda. Innama adatu hasri. Pengetahuan tentangnya hanya ada di sisi Allah. Kita tengok hadis pula. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Kan dalam hadis Jibril tu. Bila dia tanya, bila kiamat akhirnya. Tentang iman, tanya tentang Islam. Akhirnya tanya tentang kiamat. Nabi kata, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya.
Karena kalau kamu tanya, kamu tak tahu, aku pun tak tahu. Itu tentang kiamat. Tentang kiamat. Bila berlaku? Cuma disebut hari Jumaat, begini-begini, tanda-tanda disebut dengan tempat. Pengetahuan tentangnya dengan tempat. Tak ada siapa tu. Itu betul. Sebab dia sebut innama ilmuha 'indallah. Jadi tak mesti la ya'lamuha illa hu. Apa-apa perkataan lain yang menunjukkan istithar. Istithar di mana Allah nyatakan khusus dengannya, dia sahaja yang tahu. Ada makna sahaja tu. Innama, dia sahaja. Pengetahuan tentangnya hanya ada padanya sahaja. Kalau ada macam tu, memanglah. Yang macam ni orang lain tak tahu. Kenapa? Rahsia Allah. Rahsia. Baca lagi. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Bermaksud, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Al-Muddathir ayat 31. Baca lagi. Bahagian pertama inilah yang betul-betul tepat dengan kaedah ke-102. 102 ni bahagian pertama ni kaedah tu. Cuba tengok. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Jadi kalau titik-titik sebelum tu mana ada ayat lah sebelum pada tu. Ini bukan ayat yang lengkap. Begitu juga selepasnya ada titik-titik, ada lagi yang lain lah. Tapi untuk ringkas, bahagian ni yang berkenaan. Jadi tentera Tuhan tu banyak. Angin, binatang-binatang, virus dan sebagainya. Itulah tentera Tuhan. Siapa tahu? Semua tahu. Tak tahu. Cuma sikit-sikit. Kita bila nampak sesuatu tu ini kerja mereka lah ni. Kerja mereka ni, hancur lebu ni. Kerja mereka ni habis. Kena suatu ketika dahulu kita, sekarang ni ada lagi kan COVID kan. COVID tu. Tentera Allah lah tu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang mengetahui tentera-tentera Allah kecuali dia saja. Ini betul. Ini memang tak ada orang lain tahu. Tak ada orang lain tahu. Kalau tahu pun berlaku, dia tahu. Tapi dengan lengkap, tak tahu. Dengan lengkap. Habis licin tahu semua. Tak dapat tahu. Dapat tahu kesan dia lah. Pengajaran daripadanya, hikmat daripadanya. Kalau tidak kita tak pandai, tak apa-apa pandai guna ni ya. Delivery ni ya. Sekarang ni ada banyak macam tu. Macam tu yang kita tak terfikir dulu. Sebab jadi terpaksa dah tak boleh pergi mana-mana, kena buat gitulah. Rupanya itu salah satu hikmatnya yang kita nampak. Sebelumlah tak tahu. Itu yang selapis lah. Selapis. Kesan dia, maksud di sebaliknya, tak tahu. Sebanyak mana pula benda tak tahu. Bila Allah SWT guna satu-satu masa sebanyak mana. Seperti di zaman sebelum Nabi kan, Abraham. Apa nama ni? Itu dalam surah Al-Fil itu. Allah SWT hantar ke burung tu. Sebanyak mana? Itu dia guna. Kadang-kadang dia guna cara lain. Macam-macam. Untuk membinasakan sesuatu kaum. Kalau tidak membinasakan pun, ialah kita kata macam binasa juga dah kan. COVID ni berapa ramai bukan 100, 2 mati dalam dunia, seluruh dunia. Itu ada besar tu maksudnya tu. Besar tu. Tapi tak ada siapa pun yang tahu dengan detail. Yang tahu dengan lengkap. Allah guna apa? Untuk sampaikan suatu kehendak dia. Baik. Beberapa contoh dari bahagian kedua. Ini contoh dari bahagian kedua pula. Taj. Baca. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Bermaksud, sebahagian dari mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya ialah anjing mereka. Dan setengahnya pula berkata, bilangan mereka 5 orang, yang keenamnya ialah anjing mereka.
secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Dan setengahnya yang lain berkata, bilangan mereka 7 orang dan kedelapannya ialah anjing mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan dengan bahasan secara sederhana yang nyata, yang nyata keterangannya di dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun dari golongan yang membincangkannya. Surah Al-Kahfi ayat 22. Jadi sini kan tentang bilangan mereka. Perlu kata. Tak perlu sangat tahu tu. Sebab itu Allah tak sebut pun. Tak tahu apa-apa orang pun. Tapi ma ya'lamuhum illa qalil. Ini tidak khusus dengan dia. Bukan dia saja tahu. Ada yang tahu. Sedikit. Boleh jadilah di peringkat awal tu. Masing-masing nak pergi dia cerita kat mak dia, kakak dia. Nak lari ni. Lepas tu kakak dia, mak dia pun mati juga lepas benda tu. Mungkin itulah yang dimaksudkan sedikit yang tahu tu. Jadi ini tidak khusus dengan Allah. Dan untuk mengetahui bilangan tu boleh. Kalau ada peluang dah. Tak ada payah. Benda tu bukan perkara lain. Ashabul Kahfi boleh diketahui. Bahkan Allah sendiri kata, ma ya'lamuhum illa qalil. Bukan tak ada langsung yang mengetahui. Bukan khusus pengetahuan tentangnya itu dengan Allah. Ada yang tahu, cuma tak ramai. Kalau tahu pun, sekarang ni dah mati lah semua tu mereka tu. Tak tahu. Biasanya orang kan, dia nak buat sesuatu, perancangan dia cerita pada orang yang dekat dengan dia. Kan begini-begini, ada kalau kita tahu yang rapat-rapat. Itulah kira-kiranya yang sedikit tu. Yang kita sudah beribu tahun kemudian nak tahu macam mana. Dengar cerita pun daripada orang beratus tahun selepas kejadian itu berlaku. Dia pun tidak melihat, menyaksikan peristiwa itu. Jadi tak perlulah habis masa duduk cerita tentang bilangan dia. Yang pentingnya, kenapa mereka itu lari? Pergi siapa duduk di situ tu kenapa? Itu yang penting. Sebab itu Allah SWT tak cerita, tak menetapkan yang sebetulnya begini. Bilangan tak perlu tu. Dia nak cerita kepada kita apa yang kita perlu pelajari daripada sesuatu yang kita alami, yang kita lihat, yang kita saksikan. Adakah bilangan itu setiap ketika perlu, setiap masa untuk semua perkara perlu? Tidak semua. Macam dalam peristiwa itu tak perlu tahu. Tapi ada sekali dengan mereka itu anjing mereka betul itu. Itulah Quran. Wa kalbuhum basitun dira'i bil basit. Itu ada. Seekor aja, bukan banyak. Seekor. Itu ada. Itu jelas. Sekadar itulah yang perlu kita tahu. Yang lain tak ada kena-mengena pun dengan tanggungjawab keagamaan kita. Tak tahu pun tak apa. Tak ada kurang sikit pun iman kita. Baik. Baca lagi. Taj. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Al-Isra ayat 85. Ini pun roh. Ini dia tidak kata. Cuma dia kata roh itu termasuk dalam urusan dia. Urusan dia. Banyak semua urusan dia. Urusan dia. Jadi roh ni apa maksud roh ni? Asal pun roh. Roh dalam tubuh kita pun roh. Al-Quran pun disebut sebagai roh. Dan banyak roh di mana dia. Kalau sekiranya orang nak kaji, tak boleh. Tak ada halangan di sini. Tak ada halangan. Tidak kata berdosa kalau kaji. Cuma Allah sebut dah. Tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Boleh jadi ada orang-orang yang boleh tahu. Tidak tahu habis pun tahu sebagainya. Ada faedahnya. Ada faedahnya. Dia boleh berkongsi dengan orang lain ilmu dia, pengetahuan dia, maklumat yang ada pada dia. Dia boleh tahulah sedikit sebanyak. Nak kata tahu hampir semuanya, hakikat tak boleh tahu. Sebab itu termasuk dalam urusan Tuhan. Urusan. Tapi nak kata salah ke kaji, tak boleh, berdosa. Tak juga. Tidak. Bahkan nak tetapkan di sini, yang dimaksudkan mereka bertanya tentang roh tu, roh mana satu yang dimaksud, itu pun
dah masalah dari peringkat awal. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan ruh di sini maksudnya ruh yang berkait dengan kehidupan manusia inilah. Ruh yang berkait dengan kehidupan manusia. Maju dah ilmu sekarang ni, ilmu perubatan, ilmu itu, ilmu ini kan tentang manusia. Tahu habis dah, boleh kata banyak dah tidak habis pun tentang manusia ni. Tapi sampai satu masa bila sampai nak mati tak boleh buat apa, betul pun tengok saja. Kenapa dulu ni boleh bercakap, boleh buat itu, boleh buat ini. Tiba-tiba tak ada tu. Bila dia pergi tak mari dah. Kecuali dalam peristiwa-peristiwa dalam Quran sebutkan dihidupkan semula, sekejap tu ada maksud sebagai mukjizat seorang Nabi, itu lain cerita lah. Yang umumnya tak mari. Kemana pergi semua? Kan tanda tanya besar tu masalah ruh ni. Macam mana nak boleh mengekalkan? Boleh ke ruh ni kita tak mati? Kalau tak mati tu ada dia sebut dalam syurga, tak mati itu. Dalam dunia tidak begitu. Kena mati. Kau kau mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau mati, wahai Muhammad. Kau tu Muhammad. Kau lebih macam mana pun, kau aku sayang macam mana pun, memang dunia ni kena mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Mati itu apa? Orang kata berpisahnya ruh dengan tubuh. Tapi ulama-ulama lain kata tak pernah. Yang dalam tubuh itu, dalam Quran disebutkan ruh. Dia sebut nafs. Dia sebut kullu nafsin. Dia tidak sebut ruh. Ruh itu dah lain pula. Panjang dah pula ulama bahas. Kalau nak tengok yang agak detail sikit lah, tengoklah dalam kitab Ruh oleh Ibnul Qayyim. Di situ dia kemuka macam-macam pendapat ulama tentang. Maknanya boleh dikaji. Sebab itu ada perbincangan ulama. Kalau tidak, macam mana nak bagi pendapat ni, begini-begini. Mereka telah kaji lah tu. Tapi apakah mereka kata ini sebenarnya? Ya aku pun tak berani semua kata. Tak ada siapa bukan. Sekadar orang kata, cuba nasib. Cuba nasib. Tapi sedikit banyak ilmu yang ada pada dia tu dia gunalah. Tidak salah. Itu bukti tidak salahnya para ulama buat kajian. Baca lagi Taj. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Bermaksud, Allah mengemukakan satu perumpamaan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir, yang ini berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh dari hamba-hamba kami yang sewajibnya mereka berdua taati. Dalam pada itu, mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Maka, kedua-dua suami mereka yang berpangkat Nabi itu tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Dan sebaliknya, dikatakan kepada mereka berdua, iaitu pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk ke situ. Surah At-Tahrim ayat ke-10. Jadi ada cerita ringkas ceritanya, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Nama apa? Nama apa? Isteri. Kalau mereka tu ada beberapa isteri. Isteri yang ke berapa? Isteri tua ke? Isteri muda ke? Tak sebut ni. Itulah maksud samar tu. Tapi dia sebut isteri. Seorang, bukan dua. Seorang. Masing-masing tu seorang. Isteri Nabi Nuh, seorang. Isteri Nabi Lut, seorang maksudnya. Bukan dua. Jadi tak ada jelas lah Nabi Lut ni ada isteri lain ke tidak. Tak jelas. Samar. Itu samar tu. Jadi perlu ke kita korek tu? Nak tahu nama. Dan tak mungkin kalau manusia tahu nama isteri dia. Zaman dia tu tahulah. Takkan tak tahu. Allah tak ada sebut pun kata dia saja yang tahu. Di sini tak ada. Boleh tahu ni. Boleh tahu. Samar tu kepada orang. Yang kepada seperti kita ni kita tak tahulah. Sebab dia sebut setakat ni saja. Kepada orang yang hidup di zaman tu, dia tahulah isteri Nabi Nuh tu yang mana. Nama apa dia tahu. Tak ada samar kepada dia. Samar tu kepada kita. Allah SWT cinta kepada kita. Apa yang perlu untuk kita pengajarannya. Bukan nama dia tu.
Nama tidak menentukan, tidak menyebabkan seseorang itu jadi mesti beragama, beriman. Nama apa pun, dia boleh beriman. Nama apa pun, boleh kafir. Nama Muhammad sekalipun. Tak ada halangan itu. Tak masalah nama. Nombor berapa tak kira. Nak cerita, isteri siapa tak kira. Ni setara Nabi ni. Tak ada guna. Pengajarannya apa untuk kita? Kamu jangan berasa bangga. Jangan berasa sedap hati. Kalau kamu jadi isteri orang-orang lebih. Tak ada jaminan. Untuk dunia sementara mungkin adalah kelebihannya. Tapi untuk akhirat tidak. Tuhan tak pandang semua itu. Ini menunjukkan rapat ada hubungan dengan Nabi. Dalam ayat ni kan, dia cerita dua apa nama ni? Isteri yang lain pula, isteri Firaun. Maknanya suami dia jahat, tak ada memberi kesan kepada dia. Tak ada menjejaskan amalan dia. Cuma kita mungkin, kita kata, macam mana pula isteri Firaun tu kan Islam, kahwin dengan Firaun tu yang mengaku Tuhan. Boleh tak? Jawapannya ialah itu syariat pada masa itu. Syariat pada masa itu memang boleh kahwin. Tak ada halangan. Orang Islam nak kahwin dengan orang kafir. Bahkan di peringkat awal, Nabi kita, anak Nabi kita berkahwin dengan orang kafir. Abul As bin Ar-Rabi itu kan tidak Islam. Nabi kahwinkan anak dia Zainab itu dengan Abul As. Boleh. Masa tu. Lepas tu baru la tankihul musyrikati hatta yu'min. La tumsiku bi'ismil kawafir. Barulah datang ayat tu. Barulah berubah. Mana syariat umat Muhammad ini tidak seperti dahulu lagi. Tak boleh. Kalau kafir tak boleh. Mesti kena sama. Adapun syariat dulu, ini menunjukkan syariat dia berbeza. Syariat berbeza. Jadi ketika boleh berkahwin dengan orang kafir itu, kalau orang kafir itu dia jahat lah kafir, masuk neraka. Isteri tak mesti lagi masuk neraka. Dia ini tak mesti. Supaya juga kalau seseorang itu anak dia, anak Nabi sekalipun. Ini isteri, contoh di sini isteri. Anak dia pun tak ada jaminan. Apa lagi lah kalau orang-orang lain nak cerita tu. Yang pentingnya iman itu sesuatu yang berasing. Tak ada kaitan dengan orang lain. Mungkin seseorang tu kita tengok jarang kan, kalau kita tengok lemah juga kan. Bayangkan orang yang duduk di Amerika, kita tahu dia tu kahwin dengan sahabat kita. Di Malaysia ni. Berapa keturunan dia? Tapi bila dia masuk Islam, tak ada kena-mena dengan 100 keturunan sekalipun sebelum itu. Tak menjejaskan. Tapi kalau 100 keturunan sebelum itu orang baik-baik, Nabi-Nabi sekalipun. Itu mari ini, kufur tak ada guna. Itu pengajaran. Tak kira lah kamu nama apa. Kamu nama berapa, tak kira. Tak penting. Jadi Quran ini kita dapat faham dia cerita benda yang penting untuk panduan hidup. Ada pun nama-nama tu tak perlu tu. Tapi kalau kita tengok Bible kan, baca Bible, dia nama-nama tu penting dia. Dia sebut bin ini. Tak perlu semua tu. Tak perlu semua. Itu berbeza antara Quran dengan Bible dengan kitab-kitab yang lain yang dianggap suci kan, berbeza. Jadi nama ni mana kira-kiranya boleh diketahui. Biasa, perkara biasa. Itu bukan perlu kaji pun. Orang semasa ni memang tahu pun. Isteri Nabi Nuh yang berkenaan ni apa namanya. Tapi bagi kita perlu? Tak perlu. Walaupun Quran, kita tinggal saja. Kita gitu saja. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Sudah selesai. Yang pentingnya pengajaran. Mereka ni kalau apa nama ni azab dia pun dia berganda dalam diberi 2 pahala lebih pada orang lain. Tapi kalau azab pun yudha'af lahal azab dhi'fain, lebih daripada orang lain juga. Kalau itulah kalau dalam apa nama ni istilah ni qawaid fiqh kan, qawaid fiqh kita belajar qawaid tafsir. Qawaid fiqh satu lagi kan belajar kan, al-ghunmu bil-ghurmi. 2 patah. Luas. Seluruh hidup kita selalu kita bertemu. Keuntungan diperolehi mengikut risiko yang ditanggung seseorang. Orang tu dia punya angka besar, modal besar, untung pun banyak, risiko dia pun besar.
risiko pun besar. Itu kaidah. Memang kaidah itu berguna bila-bila masa. Banyak betul. Isteri Nabi itu ada kelebihan. Ada kelebihan. Isteri orang yang lebih lah. Memang ada kelebihan. Kita tengok sendiri. Isteri raja ada kelebihan. Ingat, risiko dia besar juga. Risiko. Jadi setakat itulah dulu kita selepas ini kaedah lain pula. Wallahu a'lam.